Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi untuk RBT tingkatan 3 ni, kita masih bab 2. Selepas perbincangan projek brief hari itu, saya ingin meneruskan 2.1.3, iaitu merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk yang dipersetujui dalam bentuk lakaran. Jadi kalau kita tengok buku teks, muka surat 52, 2.1.3. Tengok buku teks muka surat 52 ni. Di sini adalah konsep penghasilan idea. Jadi jadual 2.6, perbezaan antara dua konsep penghasilan idea. Bentuk mengikut fungsi. Di sini fungsi mengikut bentuk. Okay, ada dua kaedah yang berbeza lah. Di sini bentuk dia berubah ikut fungsi dia. Di sini fungsi dia berubah mengikut bentuk dia. Okey. Baik, kita ini awak boleh baca saja. Tapi kita tengok sini. Pada muka surat 53 ni, kita pergi pada B, elemen dan prinsip reka bentuk. Jadi di sini ada 8 elemen reka bentuk. Yang pertama, kalau kita tengok sini, warna. Pemilihan warna macam mana. Yang kedua, bentuk, bulat ke, bujur ke, empat segi ke. Okay, rupa dia menyerupai bentuk apa? Rupa apa? Rupa haiwan ke, rupa objek ke. Okey, nilai ni adalah satu yang boleh kita ambil manfaat. Macam apa dia manfaat dia. Okey, ruang, adakah dia memenuhi ruang? Okey, besar sangat ke? Itu dari segi saiz. Okey, seterusnya tekstur, kasar, kesat, halus, licin, mudah dipegang. Saiz, besar, kecil, sederhana. Garisan, elemen garisan, garisan lengkung, garisan lurus, garisan zigzag dan sebagainya. Itu yang pertama, rajah 2.10, elemen reka bentuk. Seterusnya kita pergi pada prinsip reka bentuk. Okay. Prinsip reka bentuk ialah konsep atau peraturan yang digunakan oleh pereka bentuk ketika menggunakan elemen reka bentuk. Dia membolehkan lakaran dihasilkan oleh pereka bentuk lebih menarik, selesa dan boleh menimbulkan emosi positif secara visual kepada pelanggan. Di sini ada 9 prinsip reka bentuk. Yang pertama, keseimbangan. Tengok bentuk yang seimbang. Tidaklah ada tempat kecil, suatu tempat tu besar. Yang kedua, pergerakan. Jika dia melibatkan motor, pergerakan dari satu tempat ke satu tempat. Kontras, iaitu keamatan. Keamatan warna ataupun cahaya yang digunakan. Pengulangan, kita mengulangkan kalau bentuk dia seperti berlapisan. Jadi pengulangan garisan tu membentuk prinsip pengulangan. Penekanan, kita tekankan bentuk yang macam mana. Kita tekankan garisan ke, tekan kepada warna ke. Okay, seterusnya pergi harmoni. Harmoni lebih damai lah. Kepelbagaian, macam-macam bentuk yang kita boleh guna. Bentuk bulat kita masuk situ, empat segi pun kita masuk, bujur pun kita masuk. Kesatuan, jadi kita gabung, jalinkan ke semua bentuk tu untuk menghasilkan bentuk yang satukan dalam satu produk. Ringkas, simple. Walaupun fungsi dia macam-macam, tapi bentuk dia simple saja. Okey, ini kita boleh terangkan dalam 2.1.1 prinsip reka bentuk. Okay, baik, seterusnya pergi pada muka surat 54. Garisan, masih lagi elemen reka bentuk, iaitu garisan. Garisan ialah cantuman satu siri titik yang mempunyai panjang dan jarak. Garisan merupakan unsur terpenting dalam aktiviti melakar, melukis dan menulis. Garisan digunakan untuk menghasilkan rupa, bentuk, jalinan dan bayang. Garisan boleh juga dihasilkan dengan sebarang alat tulis ataupun perisian digital. Jadi di sini adalah contoh-contoh garisan. Garisan lurus yang berwarna coklat ni, garisan lurus warna biru, garisan putus-putus, garisan yang tidak sekata, ada halus, ada kasar, garisan yang zigzag, dibuat dengan pen yang zigzag, garisan kasar, kemudian garisan melengkung. Jadi gabungan garisan-garisan ni boleh menghasilkan corak yang menarik daripada garisan. Baik, terus kepada yang ketiga di sini. Yang kedua,
belah kanan ni. Baik, seterusnya muka surat 55. Elemen reka bentuk yang kedua kita pergi pada warna tadi. Warna ialah kesan pembalikan cahaya ke atas satu objek. Warna dibahagikan kepada 3 kumpulan ni, primer, warna sekunder dan tertiary. Warna boleh dikategorikan kepada warna panas dan warna sejuk. Jadi ini adalah bentuk roda warna. Kita dah ada buat masa tingkatan 1, tingkatan 2 dulu dalam tajuk PSV, roda warna. Kita dah buat lebih cantik daripada ni lagi. Kita ada tone yang banyak, warna asas kuning, merah dan biru, itu warna asas primer. Warna sekunder gabungan antara kuning dan merah jadi orange, kuning dan biru jadi hijau, itu warna sekunder. Merah dan biru jadi purple ataupun warna ungu, itu warna sekunder. Kemudian warna tertiary tu gabungan antara warna banyaklah gabungan sekunder dengan sekunder ataupun sekunder dengan primer menghasilkan lagi banyak warna tertiary. Jadi ini adalah kumpulan-kumpulan warna. Warna panas dia lebih pada warna api lah. Kuning, jingga dan merah, itu warna panas. Kalau warna sejuk dia lebih pada laut, warna pokok. Okey, itu warna sejuk. Hijau dan biru lah, dan gabungan antara hijau dan biru ataupun warna turquoise. Okey, seterusnya yang ketiga, balik pada muka surat 54. Yang ketiga bentuk zoom sikit lagi. Okey, bentuk merujuk kepada objek yang mempunyai ruang, isi padu dan mempunyai lebih daripada satu permukaan. Bentuk yang kelihatan 3D dinamakan bentuk ilusi. Kita nampak je 3 dimensi, tapi sebenarnya ini adalah lukisan 2 dimensi. Tapi dengan tone bayang, pencahayaan lampu, kedudukan objek, kita nampak bentuk tu macam 3 dimensi. Jadi cuba namakan bentuk-bentuk ni. Warna kuning bentuk cone. Warna purple bawah tu kubus. Okey. Yang ni prisma segi 6, prisma hexagon. Yang bawah tu warna merah bentuk silinder ya. Warna orange bola tu kita bagi bentuk apa? Sfera. Yang ni bentuk ellipse ataupun bentuk hemisfera, hemisfera. Warna hijau ni bentuk apa? Bentuk cuboid. Sebab dia tak seragam antara panjang dengan lebar dan tinggi. Cuboid. Kalau sama, kubus. Yang ni bentuk apa? Warna pink ni. Okay, ini bentuk piramid segi 4. Yang ni, yang warna hijau belah kanan sekali ni adalah bentuk prisma. Okay, itu segi bentuk. Seterusnya yang keempat dari segi rupa. Okay. Rupa dibentuk bila hujung garisan bertemu dengan permulaannya. Rupa ialah ruang yang dikelilingi oleh garisan. Rupa merujuk kepada elemen dalam bentuk 2 dimensi dan mempunyai luas. Okay, lebih daripada 2 dimensi lah. Okay, hujung dengan hujung. Contohnya satu segitiga ni mestilah bertemu ketiga-tiga titik barulah membentuk rupa 3 segitiga. Bulatan bertemu dengan hujung lilitan merupakan satu bulatan. Itu rupa. Seterusnya yang kelima, nilai. Muka surat 55. Nilai. Nilai ialah kesan terang atau gelap satu rona ataupun warna. Ton terang ataupun gelap. Itu nilai dia. Jadi kita nampak perbezaan terang gelap tu, tapi warna merah belaka. Ini merah gelap, merah biasa, merah terang. Itu dipanggil nilai. Okey, seterusnya yang keenam adalah ruang. Ruang ialah kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan. Ruang nyata ialah ruang antara dua objek ataupun rongga dalam suatu objek. Lagi sekali, ruang ialah kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan. Itu panggil ruang. Ruang nyata ialah ruang antara dua objek ataupun rongga dalam satu objek. Jadi contohnya kotak ni, dalam tu ada ruang lah. Antara satu permukaan ke permukaan tu ada satu ruang. Ruang udara contohnya. Di satu garisan ke satu garisan ada ruang. Jarak antara garis. Kita belajar dalam matematik pun ada jarak antara dua garis, jarak antara dua garisan, jarak di antara dua objek. Okey, seterusnya. Yang ketujuh. Muka surat 54, texture. Texture kita tengok sini, texture banyak.
Contoh tekstur. Merupakan teknik memberikan impak terhadap orang yang melihat sesuatu permukaan. Impak juga boleh dirasai melalui sentuhan kasar, licin, halus, kesat dan lain-lain. Itu tekstur dia. Kalau buku ni licin je lah. Okay. Kalau muka awak tu, kalau tak ada jerawat, licin lah. Kalau ada banyak jerawat, kasar sikit. Boleh gunakan ubat jerawat. Itu tekstur. Yang terakhir, size. Okay, size. Jadi size merupakan yang ke-8 ialah ukuran atau dimensi bagi satu objek. Berapa ukuran dia? 20 darab 20. 10 darab 10. Ini dari segi panjang dan lebar lah. Kalau isi padu pula, tinggi 14, lebar 16, panjang 20. Tinggi 7, lebar 8, panjang 10. Ini dari segi size, luas permukaan dan juga isi padu. Okey. Maka habislah kita punya huraian bagi elemen reka bentuk.